Dalam usaha untuk memilih pengganti Rasulullah untuk dijadikan khalifah, terdapat berbagai pandangan dan ijtihad yang dikemukakan oleh para sahabat, sehingga menyebabkan timbulnya salah faham di antara kedua bani, iaitu Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Dua-dua bani ini adalah berasal daripada keturunan Abdul Manaf. Daripada Abu Manaf lahirnya Abdul Al-Syam dan Hashim. Abdul Al-Syam lahirnya keturunan Bani Umayyah, dan daripada Hashim lah lahirnya keturunan Abbasiyah. Ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan secara terang-terangan tentang siapakah penggantinya. Baginda juga tidak menyatakan kaedah yang wajib digunakan dalam pemilihan pemimpin. Begitu juga ciri-ciri yang sangat terperinci atau spesifik yang harus dipenuhi oleh seorang yang bakal khalifah. Bibit-bibit persengketaan antara kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah sebenarnya telah bermula sejak daripada kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW lagi. Namun persengketaan ini tidak begitu ketara kerana ketika itu umat Islam dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hebat. Bermulanya persengketaan ini nampak jelas ketika zaman pemerintahan Saidina Uthman bin Affan. Hal ini kerana ahli Majlis Syura melantik Saidina Uthman sebagai khalifah dan bukannya Saidina Ali. Ini menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan pengikut Saidina Ali yang menganggap bahawa jawatan khalifah sepatutnya dipegang oleh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ketaksuban terhadap Saidina Ali, maka muncul pula golongan yang digelar As-Sabaiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Golongan ini melancarkan pemberontakan untuk menggulingkan Khalifah Uthman. Penyokong mereka tersebar luas di wilayah yang jauh dari ibu kota Madinah, iaitu Kufah, Basrah dan Fustat. Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh kumpulan ini adalah: yang pertama, Khalifah Uthman tidak menjalankan hukum qisas. Yang kedua, Khalifah Uthman melantik tokoh-tokoh dari nasabnya sendiri. Yang ketiga, memecat beberapa orang sahabat dari jawatannya tanpa sebab yang sah. Pemberontakan ini akhirnya berjaya membawa kepada pembunuhan Saidina Uthman secara kejam. Setelah takut pemerintahan diganti oleh Saidina Ali, perseteruan ini semakin hebat apabila Muawiyah bin Abu Sufyan tidak memberikan bai'ah kepada Khalifah Ali, sehingga menyebabkan beliau dilucutkan jawatan sebagai Gubernur Syam. Kemuncak kepada konflik ini ialah berlakunya Perang Siffin yang berlaku pada 37 Hijrah yang menyebabkan kepada ramai para sahabat yang terkorban. Ini berakhir dengan diadakan majlis tahkim di mana akhirnya tiada kata sepakat di antara kedua belah pihak. Kemudian pada era dinasti Umayyah, Saidina Husain dibunuh ketika peristiwa di Karbala. Khalifah Yazid dituduh membunuh disebabkan Saidina Husain tidak berbai'ah kepadanya. Setelah banyaknya kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan Bani Umayyah ini, terutama sekali Khalifah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang telah memerintah secara zalim dan kejam ke atas rakyat, menyebabkan puak Alawiyyin semakin marah dan menubuhkan sebuah gerakan rahsia yang untuk bertujuan menumpaskan Empire Umayyah. Gerakan ini didominasi oleh tokoh-tokoh Bani Al-Abbas, bermula dari keluarga seorang tokoh yang bernama Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Gerakan ini akhirnya tersebar luas sehingga ke seluruh kota Syam, Kufah dan Khurasan. Khalifah Marwan II merasakan kedudukannya sebagai khilafah tercabar dengan pemberontakan ini. Akhirnya, sebuah peperangan yang besar terjadi pada 2 Jabril Akhir 132 Hijrah di antara tentera Umayyah pimpinan Khalifah Marwan II menentang pihak pemberontak pimpinan Abu Abbas As-Saffah di Sungai Dhab. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan di pihak Umayyah, menyebabkan munculnya kerajaan Abbasiyah di mana Abu Abbas As-Saffah dilantik menjadi khalifah yang pertama.